Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita jumpa kembali insya-Allah dalam tajuk kunyit atau ekstrak curcumin. Tahu dan amal, mudah-mudahan kita semua dapat kesihatan yang bagus untuk perjalanan hidup atau kelangsungan hidup yang lebih baik. Usaha, ikhtiar dengan ilmu dan berdoa sebagai insan baik biasa yang menentu ialah Allah Ta'ala. Kunyit, turmeric ada disebut di dalam sejarah perubatan lebih dari 5,000 tahun lama. Amat popular di seluruh dunia. Kedua-dua sistem perubatan Western medicine dan sistem perubatan tradisi yang direkod, modify atau ubah suai turun-menurun dipengaruhi dari perubatan tradisi Cina dan India. Sekarang terdapat beribu-ribu kajian, ada yang kata sampai 6,000 tajuk oleh ahli sains perubatan sekarang. Kunyit herba anugerah Tuhan. Mudah ditanam di tepi atau di belakang rumah begitu sahaja. Penuh dengan vitamin dan mineral, mengandungi bahan aktif biological activity. Yang saya cerita nama-nama sains yang pelik-pelik yang tidak pernah dengar ini kerana hanya untuk membukti kandungan kajian oleh ahli sains. Itu sahaja. Walau macam mana pun saya akan mengelak menyebut nama-nama sains yang pelik-pelik ini sebanyak mungkin. Saya akan ambil sekadar yang perlu sahaja. Kunyit atau turmeric ada bahan aktif curcumin. Di zaman dulu, untuk menjadi bahan penawar pewarna pakaian atau makanan, obat sapu, melegakan bisa gigitan berbisa, sapu badan untuk kecantikan, gosok kepada gigi, sapu kepala selepas cukur, jadikan sabun mandi, obat nyamuk dan lain-lain lagi. Sekarang ekstrak curcumin dikomposisikan dua bahan aktif, iaitu essential oil dan curcuminoids yang menjadi biological activity, antioxidant, anti-inflammatory iaitu anti radang atau bengkak, antimicrobial iaitu anti organisma kecil, anti-cancer, anti-alzheimer, anti-protozoal atau anti-protozoa parasit. Punca penyakit kanser saluran darah jantung, Alzheimer, Parkinson, katarak mata disebabkan oleh oksidan atau metabolisme yang mengubah bahan dalam badan kita menjadi toksin. atau disebabkan oleh persekitaran luar
seperti sesetengah obat-obatan, asap rokok, tekanan mental atau jiwa. Selalunya badan kita ada sistem enzim antioksidan untuk melupuskan oksidan. Tetapi jikalau oksigen berlebihan sehingga badan kita tak dapat melupuskannya di tahap yang sepatutnya, akan jadi sebab berlaku pelbagai penyakit. Dengan sebab itu, kita patut mendapat makanan tambahan antioksidan untuk mengimbang sistem dalam badan kita. Inilah hakikatnya. Ekstrak kunyit atau ekstrak khasiat kunyit atau ekstrak curcumin mencegah penyakit kanser, kanser intestine atau perut dan usus, kanser rahim, membantu membina imuniti tubuh, menurunkan tahap kolesterol, buang toksin atau bahan beracun, mengurangkan simptom kencing manis, mengurangkan simptom gout, menambahkan susu untuk ibu menyusu, membantu rawat darah tinggi, penawar atau obat respiratory atau sistem pernafasan, antioksidan untuk awet muda, melambatkan proses berlaku kedutan kulit, mengekal atau maintain kesihatan otot, kesihatan otak atau ingatan, mengurangkan radang atau bengkak, menyembuh sakit alahan atau sesama, melegakan batuk, menyihatkan paru-paru. Essential oil kunyit pula melegakan sakit perut, menyembuh luka, menyucikan intestine atau usus dalam perut, maintain, menyihat atau melindung liver atau hati dan pankreas dari kerosakan kerana obat paracetamol, menguatkan otot pencerut pundi kencing, merawat merawat rheumatoid atau sakit sendi, kurap atau panau. Yang ni guna serbuk kunyit campur air sapu 2 kali sehari. Antibakteria dan virus seperti bakteria penyakit gastritis atau peradangan dinding lembung. Mencepat sembuh luka bernanah, antiparasit atau kuman amoeba dari penyakit disentari. Buang angin dalam badan dan banyak lagi. Kerana tak mampu mengisi semua dalam masa yang pendek-pendek ini, yang disebut itu hanya untuk kita menghargai betapa pentingnya ekstrak curcumin atau kunyit. Terdapat dari report perubatan, curcumin atau kunyit mengandungi kelayakan atau ciri-ciri dalam segi biological activity. Boleh menahan perkembangan banyak jenis sen kanser dan mengguna tambahan bersama obat kanser yang sedia ada sekarang dengan baik untuk membunuh sen kanser seperti kanser hati, kanser darah putih atau T-sen leukemia, kanser pundi kencing dan kanser paru-paru.
Kunyit sangat baik untuk membunuh kuman demam malaria, iaitu kuman P. falciparum. Selamat diguna juga untuk penyakit luka dalam perut. Oleh itu, kunyit diguna dan dikaji yang sangat meluas dalam bidang sains perubatan. Dari hasil survei atau pantauan di kalangan orang ASEAN berumur 63 sehingga 93 tahun yang mengambil gulai kunyit selalu makan atau kadang-kadang atau yang tidak makan langsung, terdapat riset yang makan selalu atau kadang-kadang dapat kesihatan mental atau MMSE yang lebih baik. Keracunan atau toksikologi herba kunyit belum dapat report kesan sampingan keracunan yang jelas lagi setakat ini. Walau bagaimanapun ada yang report mengambil curcumin terlalu banyak atau overdose boleh berkesan kepada kematian tisu mata, dan dari maklumat perubatan herba Thailand tahun 2006 dilarang pesakit batu karang hempedu atau gallstone perempuan mengandung mengambil curcumin. Seelok-eloknya dapatlah nasihat doktor terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum saya mengundurkan diri, tolong tekan like, tekan share dan tekan subscribe untuk manfaat kepada ramai orang lagi di luar sana, dan anda sendiri tidak terlepas klip video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.